Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu kembali di YouTube kita. Kita mau sama-sama ibadah. Biarlah bersama dengan Tuhan segala musim kehidupan kita bisa lalui dengan ucapan syukur, baik dalam kemenangan kita maupun dalam kesulitan kita, yang sudah berlalu maupun yang sedang hari ini kita jalani. Kita mau sama-sama semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian bersama Bapa. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di jiwaku
kenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat memasuki masa-masa Advent. 这个我们进入了降临节， Biarlah di Natal tahun ini kita sama-sama semakin mengenal pribadi Kristus. 愿在今年的圣诞里，我们更认识我们的主。 Mari kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. 这时候，我们要思想神的话语， Saya kasih tema melepaskan kejayaan masa lalu. 就是放下以前的辉煌。 Namun sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. 那之前，我们先做一个祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami beribadah. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sederhana agar kami boleh mengerti dan merenungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua hamba-Mu, Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin。 Ya, kaum wanita melepaskan kejayaan masa lalu. Itu tema kita. 就是放下以前曾经的辉煌事。 Filipi 3 ayat 13, sangat baik sekali firman Tuhan berkata demikian. 今天我们要读腓立比书第3章13节，对我们来说是非常好的经节。 Saya bacakan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 就是弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的事。 Nah, kaum wanita tidak banyak yang menyadari bahwa salah satu ciri dari kedewasaan adalah ketika seseorang bisa belajar melepaskan sesuatu. 姐妹们，很多人不晓得，我们要成长，其中一件事就是要放下以往的成功的事。 Memang akan sangat sulit, selalu sulit untuk melepaskan sesuatu dalam hidup kita. 是的，对我们来说，要放弃我们生活上的一部分是非常困难的。 Apalagi kalau hal-hal tersebut itu adalah sesuatu yang benar-benar kita banggakan. 特别是这些是我们曾经觉得自豪的事， Seperti prestasi, 比如我们的成绩、 keberhasilan, dan kejayaan. 我们的成功的事件，或者是我们曾经辉煌过的事。 Segala sesuatu yang baik di masa lalu. 以前那些美好的事， Saat kita terlalu terpaku, ini yang kita perlu sadari. 当我们太专注以往的时候，我们自己要注意了。 Kita terpaku kepada prestasi dan keberhasilan masa lalu. 我们对以往的这些事，我们太专注了，放不下。 Setiap kita lupa bahwa zaman terus berkembang. 我们忘了时代一直在前进， Dan mau tidak mau, hal itu akan menuntut setiap kita. 你要还是不要，这已经是对我们来说是有所要求的。 Menuntut kita untuk terus bertumbuh. 就是要我们不断的成长， Tentunya dalam kehidupan setiap kita. 当然是在我们各自的生活当中。 Atau bahasa sederhananya membuka pikiran kita lebih luas lagi. 简单来说，就是要打开我们的心门，我们的思想。 Nah, kaum wanita, kalau kita berbicara dan merenungkan mengenai kebanggaan masa lalu, 姐妹们，当我们说到我们以前曾经拥有过的这些成功的事项的时候， sebenarnya Rasul Paulus adalah contoh yang paling tepat untuk hal ini. 其实保罗是我们最好的榜样。 Ya, bagaimana tidak, dia adalah warga negara Romawi. 他是个罗马人， Dia punya 3 kewarganegaraan. 他有3个公民的职分， Yahudi, Romawi, dan Yunani. 就是犹太、希腊以及是 Ya, Yunani. 希腊人。
Nah, dia memiliki status sosial yang sangat baik. 在社会地位上，他有很好的名声。 Ia adalah pembelajar hukum Taurat yang sangat mentaati hukum Taurat. 他非常的遵守他所学习的所有的律法， Bahkan dikatakan dia tidak bercacat. 甚至这里记载他没有一点缺点。 Nah, pada waktu itu menaati hukum Taurat itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara. 姐妹们，当时假如你要完全顺服律法，不是一件容易的事。 Dan banyak yang gagal untuk mentaati hukum Taurat. 很多人失败在遵守律法这件事上。 Tapi dikatakan bahwa dia mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. 这里告诉我们，圣经也记载，他顺服这个遵守律法，甚至没有缺点。 Ia memiliki guru besar yang bernama Gamaliel. 他有一个尊贵的老师，叫做大马列。 Ya, Gamaliel ini adalah tokoh imam besar 他是当时是很出名的大祭司， yang berasal dari keturunan Yahudi 也是犹太的后裔。 dan termasuk tokoh yang sangat berpengaruh di kalangannya. 在他的圈子里面，他是非常有影响力的一位人。 Nah, kaum wanita, semua ini sangat cukup menjadi alasan bagi Paulus sebenarnya untuk berbangga diri. 这些许多的背景可以让保罗自豪起来的。 Tetapi karena pengenalannya, ini yang perlu kita renungkan, karena pengenalannya akan Kristus. 今天我们要思想的就是，当他认识主耶稣基督的时候， Ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan pribadi Kristus, 当他自己亲自见到了主耶稣的时候， dia menganggap dan dia belajar banyak hal. 他就知道了、晓得了、学习了很多事项。 Dia mengatakan bahwa pengenalannya akan pribadi Kristus jauh lebih mulia dari semuanya. 因为认识耶稣，对他所有曾经拥有的一切，远远超过他所知道的一切。 Maka semua pencapaian itu dianggap hanyalah seperti sampah. 所以他所达到的这一切，世上认为好的，他认为是垃圾而已。 Semua kehebatannya, statusnya dianggap seperti sampah. 他所达到的这个职位，他所达到的名声，他都认为只是一个垃圾而已。 Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku 所以保罗告诉我们，我把以往的忘了， dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku 但是我只专注在前面的， dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, 就是我奔跑为了要得到永远的奖赏， yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 就是神借着主耶稣基督的呼召。 Dan pada akhirnya Paulus bisa fokus ke depan dan mengejar visinya. 所以保罗能够向前走，然后执行他的意向， Yaitu untuk memberitakan Injil sampai akhir kehidupannya. 就是直到他的生命的终点，他都在传福音。 Bahkan Alkitab mencatat dia mati karena Injil. 圣经里记载，保罗是因为圣经而寻到的。 Banyak dari kita mungkin sulit mengalami kemajuan dan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini. 在我们生活当中，我们有的大多数人很难达到主在我们生活上的要求目的。 Karena kalau boleh jujur, kaum wanita, kita begitu terikat pada keberhasilan kita di masa lalu. 假如要诚实的话，我们对我们以往的这些辉煌的事件，我们放不下。 Kita terikat pada pencapaian yang sudah lewat. 我们对以往曾经拥有的，我们放不下。 Ya memang sesuatu yang baik ya, prestasi di masa lalu kita sudah kerjakan. 当然，在以往我们曾经做的这些成功的事是不错的， Tetapi hari ini kita diingatkan untuk jangan bangga dengan kejayaan kita di masa lalu. 所以但是今天的经节告诉我们，不要对以往的这些辉煌的事，我们念念不忘。 Apa yang sudah lewat ya biarkan lewat. 已经过去的，让它过去吧。 Karena kita harus terus belajar, kita harus belajar untuk melupakan dan melepaskan. 因为我们不断要学习，所以我们要放下一些东西。 Atau dalam bahasa aslinya itu kita harus mengabaikan. 在原文里就是我们忽略掉那一些已经过去的。 Karena setiap kita harus terus maju dan terus bertumbuh dalam iman kita. 因为我们每个人要不断的在信心上成长。 Iman kita kepada pribadi Kristus. 就是我们对主耶稣基督各自的信心。 Dan ketika kita berani melepaskan semuanya itu,
当我们愿意把这一切放下的时候， disitulah iman kita bekerja. 那个时候我们的信心就动工了。 Kita percaya bahwa Kristus yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. 我们相信主耶稣是掌控我们所有生活上的每个层面。 Jadi fokus kita tidak lagi terhalang oleh keberhasilan saya atau mungkin bahkan kegagalan saya di masa lalu. 所以我的专注力不是在以往我所达到的，而是以往我曾经失败的那些事，我们在那里自己走不出来。 Hal-hal yang seperti itu tidak menjadi jerat buat kita. 让这些事不捆绑我们， Yang akhirnya membuat kita gagal fokus sama Tuhan. 以至也让我们失败的仰望神。 Nah, menjadi sebuah pertanyaan buat setiap kita kaum wanita. 那姐妹们，现在我有几个问题。 Apakah Anda sulit untuk melupakan prestasi dan pencapaian yang Anda pernah buat di masa lalu? 你是否很难忘掉或者放下以前你曾经达到的这些成功事项？ Kalau iya, mengapa kaum wanita? 假如你放不下，它的答案是什么呢？为什么呢？ Mari sama-sama kita renungkan pertanyaan itu. 我们自己来思考。 Dan yang kedua, 第一个问题 yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. 也是由我们自问的： Mengapa kita harus melepaskan kejayaan, keberhasilan, prestasi kita di masa lalu? 为什么我们要放下以往的成功、成绩、以往的辉煌呢？ Sederhana kaum wanita. 简单的来说， Karena Tuhan ingin setiap kita tidak terikat oleh apapun dalam kehidupan ini. 神要我们在生活上不被任何东西、任何事件所捆绑。 Tapi dalam setiap musim, dalam setiap waktu kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. 但是在每个季节、每个环境、每个事项，我们把它信托于神。 Jadi apa yang harus kita lakukan sama-sama? 所以今天我们应该做什么呢？ Mari jangan fokus pada hal-hal yang sudah pernah kita capai sebelumnya. Memang itu hal yang luar biasa ya. 当然，我们要放下以前对我们来说是非常非凡的事件，我们要把它放下。 Kita bersyukur untuk semua hal itu. 我们为那些已经曾经发生的事，我们献上感恩。 Tetapi fokuslah ke depan. Kita harus fokus ke depan mengejar tujuan Tuhan dan panggilan Tuhan atas kehidupan saya dan kaum wanita. 但是姐妹们，我们现在要专注前面的道路，就是神呼召我们该怎么走的道路。 Seseorang pernah berkata bernama Peter Wagner, 有一个名叫彼得沃纳的人这样说： memang baik untuk belajar dari masa lalu, 向以往学习是好的， tetapi jangan bersenang-senang dalam kemenangan masa lalu. 但是不要因为以往的得胜，我们在那边还在那边看快乐欢喜。 Memang kita harus belajar dari apa yang sudah kita lalui. 当然，我们可以从我们经过的事件当中学习， Tapi kita juga jangan terlena oleh hal itu. 我们不要一直沉淀在那个地方而已。 Karena selama kita masih hidup, kaum wanita, 姐妹们，当我们现在还活着， itu adalah kesempatan buat kita untuk semakin bertumbuh dan belajar lebih banyak lagi. 这就是给我们机会，让我们可以不断的成长，在这个生活上更讨神的喜悦。 Dan selama kita juga masih hidup, 当我们还活着， mari kita percayakan kehidupan kita kepada Sang Pengendali kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. 那我们把我们所有的生活仰望在我们的主耶稣基督的身上。 Biarlah pengharapan kita, kekuatan kita hanyalah di dalam Dia. 因我们的能力，我们所得到的能力，我们所有的盼望，只源于我们的救赎主耶稣基督， Bukan dari apa yang sudah kita capai dan kita perbuat. 不是从我们以往所经历的、所得到的、所曾经享受过的。 Di momen-momen Natal seperti ini, 在这个圣诞节期间， biarlah hidup kita boleh semakin berpengharapan di dalam pribadi Yesus. 让我们生活在主耶稣基督身上更有盼望。 Dan kita gantungkan seluruh kehidupan kita kepada kekuatan Tuhan. 我们把我们所有生活上的所有的层面仰望于神。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿神祝福我们每一个。 Mari kita bersatu dalam doa. 让我们做一个结束祷告。 Tuhan Yesus, 主啊， kami bersyukur 我们感恩 Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. 你在我们生活上所有的善事。 Terima kasih Tuhan sampai hari ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. 感谢神，直到今天你还保守看顾我们的生活生命。 Biarlah di waktu-waktu ini kami boleh semakin merenungkan kebenaran-Mu dalam hidup kami.
希望在今天我们同样在思想你的话语， bahwa setiap kami hanya boleh punya pengharapan yaitu di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. 我们的盼望只基于你的能力以及你的权利， Bukan dari apa yang kami bisa lakukan 不基于我们所能做的， ataupun yang sudah pernah kami lakukan. 这是基于我们曾经做过的。 Tapi kami belajar menaruh kepercayaan kami dan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. 但是我们把我们的生活每一个层面托在你大能的手中。 Tuhan Yesus memberkati kehidupan setiap kami. 延伸祝福我们每一个人的生活， Biarlah kesehatan kami, 我们的健康， biarlah seluruh pergumulan kami, 我们所有生活上的挣扎压力， apapun yang menjadi kerinduan hati kami, 我们心中的思念， Engkau tolong Tuhan, 延伸你帮助我们， sesuai waktu dan kehendak-Mu. 按你的时间，按你的旨意。 Terima kasih Tuhan, 主啊，感谢你， berkati seluruh kehidupan kami. 愿你祝福我们所有的生活。 Bersyukur berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 这样的祈求、仰望、交托， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati, selamat menyambut Natal. 延伸祝福我们一起来庆祝圣诞。